Okay, dalam kelas yang lepas, okay, kita stop dekat kita dalam apa ni, chapter 6 oriented object oriented programming. So kita stop di sini okay, kita stop dekat kod 6B, iaitu kita mula menggunakan variable dalam kelas. Okay, bagaimana variable digunakan, bagaimana variable diupdate nilai dia dan okey, jadi saya guna terus contoh lah. Saya guna terus contoh. Okey, ini adalah program kita yang kelas minggu lepas lah. Okey, jadi saya nanti bila dah siap, nanti tolong ingatkan saya untuk send program ni kepada kamu sebab ni saya nak kita buat sendiri, kita sambil bincang, kita sambil berbincang, saya akan ubah-ubah. Saya tak ikut nota sebab saya takut kalau nota tu dia macam macam susah nak fahamkan sebab dia gambar kan. Jadi yang ni kita buat dan kita cuba fahamkan. Okey, dalam kelas kita ada kita ada public variable. Okey, sekarang ni saya nak declare public variable untuk kelas my class. Okey, ni adalah sambungan ni, kelas my class ni adalah sambungan sambungan kelas yang lepas lah. Daripada kelas yang lepas, okay, saya ulang balik secara pantas lah. Okay, kita declare satu kelas baru. Okay, maksudnya di selain daripada main, kita ada fungsi lain yang kita nak declare dalam program ini. Jadi kita buat kelas my class. Kelas tu namanya my class dan ini adalah variable. Okay, jadi my class ni kita boleh tak sebarang nama. Okay, dan di dalam my class mesti ada mesti ada constructor dengan destructor mesti sama nama dengan kelas, dan kita mesti ada at least satu fungsi yang baru, satu function yang baru. Dalam contoh ni function yang baru ada dua, iaitu my function dengan function to. Ini adalah constructor, destructor kena ada. Ini adalah fungsi baru yang kita buat, dan dia punya fungsi dia macam void main juga kan, macam main lah. Maksudnya dalam fungsi yang kita declare ni akan ada set of statement, dan statement yang akan run. Tetapi dia tak macam main. Kalau kita run, memang akan semua benda dalam main akan run. Tapi dalam function yang kita declare dalam kelas, function tersebut hanya akan run sekiranya dipanggil. Jadi dalam main, kita lihat di sini my class P, jadi assign P as an object to handle class my class. Kemudian kita tengoklah P akan call my function. Jadi my function akan run. Baru my function yang akan run. Jadi benda pertama yang keluar dekat output adalah entering the object oriented world of C++. Kemudian run function 2, call function 2. Message ini daripada function 2. Kemudian ini adalah message daripada main. Message ini from main. Kemudian kelebihan kita buat kelas adalah kita boleh call function ini lebih sekali. Jadi function ini boleh run lebih daripada sekali dalam satu program. Dalam satu program kita boleh run lebih banyak. Contohnya macam inilah. Jadi selepas kita run out, kita call lagi function tu. Jadi message ini daripada function tu ni dia akan keluar dua kali. Jadi bila kita run, di outputnya entering object, ini adalah datang daripada my function, ini adalah function 2, ini daripada main, ini adalah function 2 lagi sekali. Itu dia punya, itulah object oriented program. Jadi sekarang ni kita nak move to contoh yang melibatkan variable. Jadi dalam my class ini saya nak declare dua variable baru, iaitu double x dan y. Dan saya declare di bahagian public. Bermaksud bahagian public ni maksudnya x dan y ini recognize, accessible, boleh access di semua
Okay, ni semua function. Jadi semua 20 dalam program ni recognize variable x dan y. Okay. Okay, seperti yang saya maklumkan dalam kelas yang lepas, constructor biasanya kita akan letak initial value. Okay, katalah saya nak bagi kat sini, okay, x equal to 6 6 and y equal to 5.5. Okay, saya bagi dua nilai x dan y dalam constructor. Sekejap. Ada gangguan sikit. Okay. Jadi tadi kita assign value x equal to 6, y equal to 5.5. Okay, dan nilai ini akan dimasukkan dalam x dan y dalam kelas my class. Okay. Jadi bagaimana kita daripada dan sebenarnya x dan y ni dia seperti biasalah. Maksudnya kita boleh je display di mana-mana dalam di dalam kelas my function kita boleh display nilai x dan y ni. Maksudnya mana-mana fungsi dalam my class boleh guna nilai x dan y tanpa masalah. Maksudnya macam direct access lah. Direct access. Jadi kalau kita buat printf ataupun guna cout lah ya. Cout value for x equal to x and value for y equal to y. Jadi kita tengok sini untuk my class, disebabkan x dan y ini adalah milik my class, jadi my class boleh guna secara direct. Maksudnya kalau kita print kita cout nilai x dengan y boleh terus nampak lah. Jadi kalau kita run, nampak value for x equal to 6, value for y equal to 5.5. Ini datang daripada function my function. Jadi jadi cout kita buat macam ni lah. Saya buat sini. My function active. Ni kita buat macam mark lah. Marking, maksud dia mana satu fungsi yang sedang aktif lah. Jadi kalau kita run, kamu boleh nampak lah. My function aktif. Jadi apa yang ada dalam my function akan keluar pada sini, di sini. Setiap kali run nak kena bagi kebenaran, penat jugalah. Setiap kali run, kita akan nampak ni macam penanda lah. Jadi my function aktif. Jadi apa yang statement yang ada berikutnya tu sebenarnya datang daripada my function. Jadi macam ni function tu aktif tapi function tu belum buat apa-apa lagi kan, jadi tak ada lah, blank lah, tak ada apa-apa. Message ni from main, jadi yang kita buat dalam main tu, dan ni function tu aktif. Maksudnya function tu diaktifkan sebanyak 2 kali. Jadi sama jugalah kalau function tu nak guna nilai x dan y pun boleh, bukan setakat guna, nak ubah pun
Okay, pun boleh. Okay, katalah dalam function tu kita ubah nilai x equal to x, y equal to negative 1. Okay, jadi sekarang kita tengok dalam function tu dia ubah nilai x jadi 8 dan nilai y jadi negatif 1. Okay, so kita run. Okay, sekarang ni kita tengok dalam my function active, value for x equal to 6, value for y 5.5, masih lagi value yang kita assign dalam constructor. Okay, tapi bila function tu diaktifkan, barulah nilai x diubah kepada 8. Jadi dalam fungsi 2 baru, bukan fungsi 2 lah, function tu. Dalam function tu baru nilai x diubah kepada 8. Okay, jadi 8 ini walaupun lepas ni kalau kita run semula function my function, okay, contohnya macam ni lah, p dot, okay, saya run semula my function. Okay, jadi saya run semula my function. Okay, jadi kita tengok apa yang berlaku pada nilai. Okay, jadi kita nampak dalam bila my function aktif, okay, my function run semula, nilai x pun okay, dah pun okay. Okay, jadi itu okay, berkenaan dengan penggunaan variable. Okey, jadi tapi x dengan y ini boleh diakses dalam main, tapi main kalau nak akses x dan y kena melalui p lah, iaitu melalui objek my class p. Jadi kita dalam main kita bagi kita dah handle, kita assign p as an object to handle class my class. Jadi kalau kita nak access value of x dalam my class kena melalui p. Jadi sebab tu kalau kita tengok di sini apakah nilai, kita see out. Okay, kalau kita buat terus x, sorry, okay, value for x, saya katakan value for x is, okay, saya terus guna x, nampak dia keluar merah ni lah, masa ada error, dia tak tulis, sebenarnya dia tak identify x is undefined. Sebenarnya walaupun x ni adalah public variable, dia boleh access di mana-mana mana-mana tempat dalam program, tapi main kalau nak access x mesti melalui p. Jadi kalau kita nak guna nilai x dalam my class kena melalui p. Jadi kita kena buat p dot x. Okay, jadi kalau kita tengok kat sini, okay, bila kita run, okay, barulah boleh keluar kat tempat value for x is x. Okay, ni daripada main. Main sini ini dalam main. Value for x is x ni adalah daripada main. Jadi main boleh access x tapi kena melalui p. Okay, jadi sama jugalah main kalau kita nak ubah nilai x dan y pun boleh, tapi mesti melalui p lah. Jadi kalau kita buat p dalam main kita buat p dot x equal to 7, maksudnya nilai yang tadi 8 dah jadi 7 lah. Jadi itulah penggunaan variable. Sebenarnya penggunaan variable ni kira salah satu fungsi kecil lah. Sebenarnya kalau kita benda yang lebih penting dalam kelas ni adalah kita nak buat data transfer.
disebabkan function ni mungkin ada fungsi-fungsi khas lah, fungsi khas. Jadi sekarang ni saya nak declare beberapa fungsi yang ada fungsi khas, tapi saya nak buang dululah benda-benda ni. Jadi yang ni saya disable dulu. Saya tak mau delete lah, sebab takut delete nanti kamu nak tengok balik kan. Jadi saya tak nak delete, jadi saya biarkan dia dalam bentuk disable macam ni. Jadi kalau kamu nak tengok, kamu enable balik lah lepas kamu dapat kod ni. Jadi saya declare satu fungsi baru di bawah ni. Cuba saya tengok. Saya declare void saya buat tu diff double. Jadi sekarang ni satu benda yang mungkin baru bagi kamu lah, iaitu saya declare fungsi ini void diff double. Jadi apa maksud function declaration bentuk macam ni? Jadi sebenarnya kalau tengok dalam nota, dah terlepas ya. Ni a function must be prototyped from a following from one of the following: void, int, float, double, bool. Semua ni boleh. Kemudian boleh juga maksudnya untuk call function, function tersebut kita boleh set kan sama ada bila kita call dia nak adakah fungsi tersebut akan terima nilai, ataupun fungsi tersebut bila kita call just run apa yang ada, dan ada fungsi yang bila kita call kita nak something in return, tapi ada fungsi yang bila kita call dia tak perlu return apa-apa. Maksudnya bila kita bagi nilai dekat dia buat kerja, dia display, dah sudah, macam itulah. Jadi apa yang saya buat macam ni. Dalam yang saya buat ni, void, saya declare satu function baru namanya diff. Saya letak sini double. Apa maksud double di sini? Maksudnya saya kena letak nota lah kat sini kan. Jadi declare function diff. Dan diff ni need to double as input. Jadi mesti kena hantar. Jadi dia perlukan double. Maksudnya perlu dua variable, perlu dua nilai lah, bukan dua variable, dua nilai untuk dihantar kepada diff ni. Jadi jadi sebenarnya fungsi ni saya nak buat double ni, diff ni maksud dia nak cari beza antara dua nilai ni. Contohnya bila kita call function diff diff ni, kita akan hantar dua nombor, contohnya 5 dan 7. Jadi fungsi diff ni akan kira apakah beza antara 5 dengan 7. Jadi 2. Jadi bila dia kira 2, dia kena tunjukkan yang bezanya adalah 2. Jadi saya akan letak di sinilah. Saya akan buat satu function void my class, close to diff. Dan untuk bila kita nak write coding ataupun main body untuk function diff, jadi kita kena terima lah. Kita terima sebab kita declare function diff untuk terima dua double. Jadi kena terima di sini. Jadi double dan terima sebagai apa? Katakan saya buat ni double u double v. Jadi dalam bila kita call function diff, jadi diff, siapa yang call function diff mesti hantar dua double, dan dua double tersebut akan disimpan dalam u dan v dalam function diff ni lah. Baik. Jadi u dan v kita dah declare sini, double u dengan double v dalam function diff. Jadi
Okey, jadi DIFF fungsi dia adalah untuk kira beza. Jadi double, okey, beza tu kita akan simpan dalam D, macam tu, double D, dan D equal to, okey, disebabkan kita nak cari beza, jadi tak mahu ada negatif, tak mahu ada positif, bukan tak mahu ada positif lah, tak mahu ada negatif sebab beza. So jadi kita letak, okey, D absolute value. Absolute value untuk double adalah FABS. Okey, U tolak V. Okey, dan display nilai tersebut. Okey, Cout. Okey, different between U. Lepas tu guna printf kan kat sini. Okey, and V is D. Okey, jadi ini dalam, okey, inilah content dalam, okey, dalam function diff ni, iaitu untuk mencari beza antara U dan, okey, U dan V. Jadi inilah kod untuk kira beza. Okay, jadi sekarang ni kita nak pergi ke main. Okay, bagaimana main nak call function diff. Okay, ni semua saya disable dulu. So tak heran lah sebab nanti outputnya jadi banyak kan, jadi pening pula. Okay, sekarang ni kita nak tengok apakah bagaimana kita nak call. Okay, bila kita nak call jadi p.diff. Okay, untuk call function diff, tapi siapa yang nak call, nampak di sini pun dia beritahu sini diff ada double U dengan double V, kena ada dua nombor. Okay, macam ni katakan saya hantar, okay, 2.3 dan, okay, 4.4. Okay, jadi itu cara dia. P.diff 2.3, 4.4. Maksudnya hantar nilai 2.3 dan 4.4 ke function diff. Okay, kita lihat apa yang akan berlaku. Okay, jadi ni hasil dia lah. Okay, nampak okay, different between 2.3 and 4.4 is 2.1. Jadi ni different between U, walaupun dalam fungsi diff ni tak ada pun nilai U kan, tak ada pun kita define nilai U, tak ada pun kita define atau tak ada pun value assignment untuk V, tetapi sebenarnya U dan V ini datang daripada function yang call yang call diff ni lah, yang call diff ni dia akan jadi nilai tu dapat daripada situ. Okay, jadi sepatutnya, dan kita juga boleh buat macam ni lah. Okay, A, B. Tapi nilai A dan B ni tak ada dalam ni kan, jadi kita boleh guna, kita boleh declare dululah dalam main ni. Okay, double A equal to, okay, saya bagi nombor lain. Okay, double B equal to negative 6.4. Okay, jadi ini pun betul jugalah, asalkan nilai itu dihantar. Okay, jadi dalam contoh ni saya buat, saya assign dulu nilai untuk A dan B secara double double A dengan double B. Okay, kemudian A dengan B dihantar ke diff. Okay, kita tengok dekat sini okay, A dan B ini adalah local variable, ataupun kita tengok kat sini lah. Okay, sini kita declare double U dengan double V. Apakah status variable U dan V? Okay, apakah dia sama seperti X dan Y? X dan Y kat atas ni kita declare sebagai
public kan, tapi U dan V kita declare dekat sini. Jadi apakah status U dan V? Okey, jadi U dan V inilah yang dinamakan U and V. Kalau dekat sini, di sini ada double D juga kat sini. And lagi satu, D lah. D is call local variable. Jadi kita ini yang kita panggilkan, kita namakan dengan local variable. Jadi local variable ni maksudnya variable U, V dengan D ini hanya di recognize dalam function, dalam function diff ini sahaja. Maksudnya kalau kita buat U dengan V dekat sini dalam function tu, walaupun dalam kelas yang sama, katalah tengok kat sini saya tengoklah macam tengok buat kat whiteboard lah. Saya guna ni U equal to, nampak dia dah merah dah. U equal to V je dah cukup. Nampak U equal to V dah merah, dua U undefined, V also undefined. Walaupun double U dengan double V ni, ataupun kita double D kita declare dekat sini kan, kita letak D dekat sini pun sama juga, undefined. D di sini pun undefined. Maksudnya D ini adalah local, hanya fungsi diff sahaja yang kenal variable. Jadi ada kepentingan jugalah kadang-kadang kita nak buat pengiraan macam ni kan. Jadi pengiraan macam ni, macam D, kita cuma nak tahu beza kan. Jadi kita variable D ni dia tak perlu semua function tahu pun. Macam itulah. Jadi D ni hanya dikenal di recognize dalam function diff. U dan V pun sama, sebab main function ataupun fungsi utama diff ni adalah untuk paparkan beza nilai. Okey, saya nak stop dulu sharing ni lah, screen ni. Okey, saya nak tengok. Okey, kalau ada apa-apa soalan setakat ni, boleh tanya. Okey, ada sebarang soalan tak? Okey, ada sebarang soalan setakat ni? Okey, saya boleh tanya. Okey, cepat. Nadira tanya. Okey. Okey, kita ubah okey, jadi okey, kita tengok dia programming ni memang dia ikut flow. Okey, katalah kita ubah. Okey, soalan ni kita main ada kuasa untuk ubah nilai x. Okey, jadi saya balik semula ke coding code. Okey, ni okey, main ada kuasa nilai x kat sini kan. Okey, main ada kuasa untuk ubah. Okey, katalah di sini tadi saya letak sini kan, saya letak balik ke p.x, okay, sama dengan 8 tadi kan. Betul, saya tak boleh delete kan. Okay, saya letak balik. Okay, jadi p.x equal to 8. Okay, di sini ada p.x equal to 8. Jadi dia ikut flow. Okay, katakan mula-mula sekali kita bagi dia ini di sini adalah value assignment untuk constructor. Jadi nilai ini yang akan menjadi x sama dengan 6 ini akan dapat dululah. Maksudnya sekarang ni current value for x is 6. Kemudian bila dia run my function tadi, my function just display kan. Jadi dia display. Tapi bila dia run function 2, function 2 ubah nilai x jadi 8. Jadi sekarang ni nilainya adalah 8. Okay, jadi saya ubah pada nilai 7 kat sini kan. Okey, katalah selepas run function 2, kemudian kita ubah nilai p.x sama dengan 7. Jadi sekarang nilai x nya dah jadi 7. Tiba-tiba kita run function 2 balik kan. Okay, bila kita run function 2 balik, dia jumpa balik x sama dengan 8.
dah jadi, maksudnya nilai X tu dah bertukar kepada 8 semula. Jadi dia akan ikut flow sebab nilai X ni adalah dia bukannya define kan. Kalau define kita dah tahu, kalau kita define di atas ni dia adalah fix nilai constant kan, jadi tak boleh ubah-ubah. Tapi sekarang ni kita declare X tu adalah sebagai variable, jadi dia akan ikut flow. Jadi kalau current value dalam current value untuk X tadi 6, jadi di sini dia akan display 6 dulu. Maksudnya dia akan ada pelbagai nilai lah dalam displaynya nanti. Mula-mula X sama dengan 6, lepas tu X sama dengan 8, lepas tu bila main ubah jadi 7, main display dia keluar 7. Tapi bila kita call balik function function tu ubah balik X jadi 8. Jadi bila dia display X jadi 8 balik lah. Jadi macam tu. Okey, jadi harap apa ni penjelasan tu faham Okey, ada lagi soalan lain? Okey, jadi kalau tak ada, kita teruskan lagi. Okay, saya teruskan lagi. Okey, kita tengok, kita concentrate. Kita tengok dekat function diff ni. Okey. Function diff sekarang ni, kita kata kerja dia adalah mencari beza antara u dan v. Betul ada tanya. Kalau kerja dia cari beza, kenapa dia nak kena display nilai beza dekat sini kan? Jadi persoalan dia. Okay, tak apalah, diff cakap okeylah, tak apa, saya tak nak display dia punya beza dekat sini. Okey, jadi siapa-siapa buatlah kerja ni, macam tu lah. Dia kata maksudnya dia tak mau, maksudnya dia nak hantar. Okey, maksudnya dia nak hantar nilai D ini, dia tak mau sebab dia kata kerja saya adalah saya nak cari U dan V saja, saya tak nak display. Okey, jadi macam tu lah, maksudnya nilai D ini perlu dihantar kepada mana-mana fungsi yang bertugas untuk buat benda tu lah. Jadi tapi bila nak hantar nilai, kita tak boleh declare sebagai void lagi. Kena ubah void kepada something lah. Maksudnya kalau kalau function ini dia nak hantar nilai double, jadi tak boleh declare sebagai void, kita kena declare sebagai double. Tapi bila saya ubah ni, dia dah jadi apa ni pula kan, tak apa ni, dia kena buat fungsi lain lah kan. Better macam tu lah. Maksudnya saya jangan kacau lah function diff ni. Kita buat diff 2 pula. Okay, jadi saya declare satu fungsi baru. Takut nanti bila saya ubah-ubah nanti apa ni fungsi yang lama tu tak nampak lah kan. Okay, jadi saya declare satu fungsi baru double. Okay, diff2 pula. Maksudnya dia upgrade version lah untuk double. Jadi okay, double. Okay, jadi kalau tengok beza antara declaration dengan body. Kalau declaration kita kena letak semicolon dekat belakang dia macam ni. Macam buat my function ni lah declare. My function ni adalah satu function. Jadi sebab tu kita letak semicolon kat belakang dia. Tapi dalam ni jangan letak semicolon sebab ini adalah body dia. Ini adalah declaration. Declaration kita kena letak semicolon. Okay, so di sini ini adalah declare function diff2 lah. F2, okay, need to input and return. Okay, return. Okay, dan return double. Okay, need to input dengan return satu double lah. Okay, return double. Okay, jadi saya buat fungsi baru. Sini ini dia punya body dia. Okay, double my class. Okay, keluar div2 kat situ. Okay, double. Okay, tengok dekat sini. Kalau saya nak guna double U dengan double V semula, tak ada masalah pun. Okay, tak ada error pun. Tadi dah guna ni, tapi yang ni guna boleh lagi. Sebab apa? Sebab double U, V dengan D hanya digunakan dalam
dalam function diff. Itu je kelebihan mana. So boleh ke declare lain? Boleh. Jawapan dia memang boleh lah. Kalau kita nak, sebenarnya bukan setakat double, semua benda yang kita declare dalam programming ni kita boleh hantar, kita boleh send, kita boleh receive. Maksudnya kalau kita nak 3, kita boleh buat double. Kalau kita 3 integer, int, satu integer 2 double, int double. Yang boleh. Okay, menjawab pada soalan yang ditanya tu lah, boleh. Apa ni, kira jadi boleh untuk input kita boleh multiple, tapi untuk return kena satu sahaja. Okay, jadi boleh guna local variable, kita boleh guna variable yang sama dalam function yang lain. Okay, sebab tu saya kata kalau untuk public variable, kita kena fikir betul-betul apakah adakah variable tersebut betul-betul public. Kalau betul-betul public, kita baru kita declare dia sebagai public. Contohnya macam kita nak, kalau kamu tengok contoh kod 6C 6D, dia contoh berkenaan dengan nak cari isi padu, nak cari luas permukaan satu sfera. Tapi benda yang common ataupun yang semua akan kongsi adalah dia punya radius lah kan. Jadi kalau sfera ni ada isi padu, ada luas luas permukaan. Okay, jadi satu variable yang akan dikongsi oleh semua function adalah semestinya dia punya jejari lah kan. Jejari tu ada jejari je dah boleh kira semua kan. Jadi kita tahu, kita recognize yang jejari tersebut mesti dijadikan public variable sebab dia akan guna untuk jadi semua function. Macam itulah. Jadi kita kena plan betul-betul. Okay, dalam case ini UVD adalah local, tak payahlah nak dipublikkan. Okay, sebab mungkin kita nak pakai UV huruf ni di function yang lain. Okay, saya guna yang lain pula di sini. Okay, double H. Okay, boleh je kan? Okay, boleh. Sekarang H ni adalah local variable untuk function diff2. Okay, dan H kita buat benda yang sama lah, kerja yang sama. Jadi saya copy paste je. Okay, tapi dia tak nak display. Diff2 ni dia ada demand sikit, dia tak mau display. Dia minta fungsi lain yang display. Jadi dia akan return. Betul, kena ada return. Okay, return apa? Nak return apa? Return nilai H lah kan. Sebab H tu sekarang ni H yang simpan, dia punya beza tu disimpan dalam H. Jadi nilai H yang perlu dihantar semula. Okay, jadi siapa nak terima, siapa yang panggil kena terima dia lah. Bertanggungjawab lah untuk proses nilai H ini. Okay, jadi kita complete body untuk fungsi diff2. Okay, jadi kita tengok di sini. Okay, siapa yang nak call call diff2, dia mesti ada satu tanggungjawab, iaitu dia kena terima sebab diff2 dia punya declaration dia adalah double. Jadi siapa yang nak call diff2 mesti ada macam receiver dia, mesti ada penyambut dia lah. Sebab diff2 akan return H. Jadi mesti ada yang akan terima. Okay, jadi dalam main, maksudnya untuk terima double kena declare dulu lah. Okay, double, dikatakan saya letak sini double U. Dia guna U juga kan. Okay, sebab nak bagi tahu U ni adalah local variable dalam main. Tak ada masalah pun walaupun di sini ada U. Semuanya lain-lain. Okay, jadi double U, jadi U equal to P dot diff2. Okay, dan hantar nilai yang sama. Okay, jadi maksudnya call function diff2, hantar nilai A dan B. Okay, dan apabila diff2 selesai proses, dia return H dan H akan diterima oleh U. Okay, jadi saya cuba lah. Okay, guna inilah. Okay, printf.
Okay, different between, okay, apa ni? Okay. Main. Saya baru tahu ni main kan. Main bagi tahu ni. Okay, main. Okay, different. Okay, between A and B. Jadi tapi A and B adalah double, jadi persen. Satu titik pula jadi persen point 1 lah. Okay, point 1 LF. Okay, and okay, persen point 1 LF is U. Okay, double juga jadi persen. Okay, point 1 LF. Okay, jadi new line. Okay, variable yang pertama adalah A, variable yang kedua adalah B, variable yang ketiga adalah U. Okay. Okay, jadi saya run. Okay, jadi ini dia punya, okay, dia punya output dia. Okay, kalau tengok sini, ini adalah okay, different between 1.7. Yang pertama ni, ini datang daripada fungsi function, fungsi diff kan. Okay, saya patut saya buat sini lah. diff, diff. Okay, nampak? Okay, ni dia punya output. Okay, tengok mula-mula diff, different between 1.7 and negative 7 is 8.1. Sama juga min pun bagi nilai yang bagi nilai yang sama, tapi min dia dapat nilai daripada nilai 8.1 tu dia dapat daripada diff 2. Jadi diff 2 yang hantar nilai 8.1 tu kepada min. Jadi itulah dia proses penghantaran data. Maksud dia siapa yang call, dia kalau fungsi main call, dia akan dapat hash ni akan dipulangkan kepada main lah. Boleh soalan. Soalan. Boleh tak fungsi dalam kelas ini call fungsi lain dalam kelas yang sama? Jawapannya boleh. Okay, contohnya kalau fungsi diff dia nak call my function, jawapannya boleh. Tapi kalau dalam kelas yang sama untuk call tak payahlah ada objek, sebab kalau dalam kelas yang sama dia kenal lah kan. Contohnya macam kalau kita nak run my function, tapi fungsi ni dalam my class, maksudnya fungsi ni dah memang dalam my class. Jadi kalau kita nak call my function, kita just type je lah my function, tapi kena ada tu. Jadi maksudnya nampak ni call my function. Jadi dalam fungsi, dalam diff dia call my function. Apa jadi bila kita run? Okay, ni dia punya output dia. Okay, nampak? Dalam fungsi dia, mula-mula diff buat kerja dia, iaitu kira difference between 1.7 and negative 6.4. Okay, dapat 8.1. Tiba-tiba kat bawah tu ada run my function. My function pun run. Okay, my function active value for x equal to 6 and y equal to 5.5. Ini nilai awal kan, sebab tak nilai x dan y tak diubah lagi. Kemudian persoalan dia, selepas my function run, dia balik semula. Dia balik ke mana? Adakah dia balik ke main? Dia sebenarnya bila function itu kita call, bila dia tamat, dia akan pulang semula ke mana dia dipanggil. Maksud dia akan pulang semula ke caller lah. Maksudnya kalau diff yang call my function, selepas my function di sini lah, selepas my function selesai dia punya body dia punya statement dia akan pulang semula ke function yang panggil dia, iaitu diff. Lepas tu bila dia diff selesai, barulah dia akan pulang semula ke main. Macam tu dia punya jalan dia. Maksud dia siapa yang call function tersebut, dia selesai, dia akan return semula ke function. Dia tak semestinya simpan, tak semestinya return kepada main, dan tak semestinya main sahaja yang boleh call mana-mana function. Mana-mana function yang boleh access, kita boleh call function yang kita declare kat sini lah.
Okey, jadi itu dia. Untuk malam ni lah, sebab malam ni saya punya target dia adalah untuk explain more lah dalam object oriented programming dan juga data transfer untuk object oriented. Masa dia kita bila kita nak call function, kita hantar data, okay, selepas function ni selesai kita akan return data. Jadi saya buat saya sajalah bagi nota sendiri, okay, saya buat sendiri lah, okay, supaya kamu cuba tengok nota dalam dalam kod chapter 6 tu, dan kamu boleh cuba fahamkan lah, sebab mungkin nota tu dia agak panjang. Jadi saya bagi contoh yang kecil dululah. Jadi kod 6D, tengok kamu boleh tengok sampai kod 6D lah. 6F pun boleh. Nampak? Okey, kod 6F dia dah ada dia ada petunjuk dia kan. Ini hantar ke mana, ini hantar ke mana. Okey, nampak semua void kan? Semua void, jadi tak ada return apa-apa. Okey, data passing. Okay, di sini baru ada dia punya. Okey, dapat double radius, double volume, double apa semua. Okey, boleh. Okay. Jadi kalau kamu tengok bagaimana dia berfungsi ya. Okey. Okey, ni kod 6H dah jadi kira dah masuk topik, bukan topik lah, masuk benda yang belum saya sentuh lah, iaitu array passing between function. Okey, baik. Setakat ini ada soalan tak? Okey, jadi kalau ikutkan objektif, okey dah, untuk malam ni selesai lah. Okey, tapi saya rasa macam ada banyak lagi lah nak cerita berkenaan dengan object oriented ni. So, harap-harap kelas yang terakhir nanti bolehlah saya cerita berkenaan dengan data transfer yang tadilah, iaitu berkenaan dengan array data transfer ataupun structure data. Ada benda yang lagi menarik, iaitu structure. Iaitu structure yang kita declare, contohnya macam point, complex, itu pun kita boleh transfer data tersebut. Jadi untuk malam ni ada sebarang soalan tak? Tak ada Okey, kalau tak ada, kita boleh tamatkan kelas lah dia, ataupun kalau ada sebarang soalan boleh tanya dekat grup. Okay, berkenaan dengan upload ni memang ambil masa sikit lah, sebab saya punya upload dekat rumah ni agak teruk sikit lah. Saya pakai wireless, jadi agak lambat sikit. Tapi video yang minggu lepas saya dah berjaya upload, tapi saya tak bagi link lagi. Tapi mungkin kalau siapa yang dah save siapa yang dah save saya punya channel tu, mungkin boleh tengok lah dan kongsilah dengan kawan-kawan tu. Kalau mungkin ada yang tak save saya punya channel upload kan. Jadi saya dah upload video yang minggu lepas. Dalam minggu ni saya akan cuba upload secepat yang mungkin lah. Okay. Jadi kalau tak ada apa-apa, jadi siapa yang subscribe tu boleh kongsi-kongsi lah dengan kawan bila dah video saya dah upload. Okay, jadi